Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar 4 dah tingkatan 5 sastra. Okay, so untuk PDPR pada hari ini, hari ini hari apa? Hari ini adalah hari Rabu 23 Mac dan esok adalah hari jadi saya. Tomorrow is my birthday, guys. Okay, so kita akan sambung kita punya PDPR kita. Okay, kita sambung dengan tajuk dunia mikroorganisma. Okay, pada hari apa Pada hari Isnin, okay, kita dah belajar apa itu flora normal. Okay, kita dah belajar sedikit contoh-contoh mikroorganisma. Kita dah belajar fungi, fungi, kulat. Okay, kita dah belajar alga dan juga kita dah belajar tentang protozoa. Okay, kita tiga tu kita dah belajar. Maksudnya ada dua lagi kita tak belajar. So hari ini kita akan sambung yang dua lagi itu. Apakah dia dua lagi contoh mikroorganisma. Okay, so teacher akan share screen. Okay, kejap Okay. Okay, so nampak tak? Okay, so kita akan sambung lah. Hari Isnin. Okay, so baru ni kita dah belajar sedikit. Okay, kita dah belajar beberapa perkara mengenai mikroorganisma. Okay, teacher flashback dulu. Okay, flashback dulu yang tak payah salin lah. Kita ingat balik. Okay, so kita dah belajar maksud mikroorganisma, kita dah belajar apa itu flora normal, okay kan? Flora normal ialah flora yang tidak boleh menyebabkan penyakit lah. Okay, so kita dah belajar apa itu pesaing, apa itu patogen. Okay, lepas tu kita dah belajar jenis-jenis mikroorganisma. Cuma yang kita dah belajar adalah ulat, fungi, kita dah belajar alga dan kita dah belajar protozoa untuk hari Isnin baru-baru ni. Okay, cuma dua lagi lah, iaitu kita tak belajar lagi tentang bakteria dan juga virus. Bakteria and virus. Okay. Terus kulat, okay, contoh kulat kita baru ni, contoh kulat adalah yeast, okay, dan juga muko. Kita dah belajar saiz dia macam mana, kita dah belajar bentuk dia macam mana kan. Okay, lepas tu kita dah belajar nutrisi macam mana, dia makan apa, dia tinggal dekat mana. Okay, untuk fungi. Okay, so macam mana dia membiak melalui asek dengan seks kan. Kalau asek pertunasan dan juga pembentukan spora, kalau seks melalui konjugasi. Okay, alga pula. Okay, alga pun kita dah belajar pada hari Isnin. Okay, so saiz dia makroskopik pun ada, mikroskopik pun ada, bentuk contoh dia adalah Chlamydomonas dan juga Spirogyra. Spirogyra. Okay. Okay, lepas tu kita tahu alga ni dia buat makanan sendiri. Sebab apa? Sebab dia ada klorofil yang berwarna hijau. Okay, lepas tu dia dekat mana tempat tinggal dia? Dia ada dekat kawasan-kawasan yang berair dan juga lembap. Okay. Lepas tu pembiakan untuk alga macam mana? Dia boleh melalui pembiakan seks, iaitu belahan dia dua, konjugasi. Okay, so last untuk baru-baru ni kita belajar last di protozoa. So protozoa adalah mikroorganisma Unisa yang sangat kecil. So contoh dia adalah Paramecium, kita kata bentuk macam tapak kaki ataupun tapak kasut selipar tu, dan juga amoeba. Alright. So macam mana dia makan? Dia makan melalui kaedah fagositosis. Okay, tengok tu gambar dia kan. Okay, dia telan terus. Dia masuk dalam badan dia. Okay, so dia tinggal dekat mana? Kalau Paramecium, dia tinggal kat air tawar. Kalau amoeba, tinggal dalam air laut. Gitu.
Okey, so pembiakan protozoa baru-baru ni kita dah belajar, dia boleh juga buat belahan ada dua untuk dia membiak dan juga pembiakan seks iaitu konjugasi. Okey, so kita nak sambung hari ini dengan bakteria. Okey, so yang ni kena ambil perhatian. Okey, bakteria. Okey, sebenarnya dah tahu bakteria tu apa kan. Cuma nak panah je lah. Okey, so bakteria ini macam mana dengan saiz dia? Adakah kita boleh nampak dengan mata kasar? Tak boleh kan? Okey, so dia merupakan sejenis sel apa panggil? Unisel. Okey, maksud unisel ni dia ada satu sel yang sangat kecil. Okey, macam mana bentuk bakteria? Bentuk bakteria ni dia ada banyak. Dia ada banyak. Ada bentuk bulat, ada bentuk coccus, ada bentuk spiral. So kita tengok apakah bentuk bagi bakteria. Okey, bakteria tengok bentuk dia. Okey, tengok bentuk yang pertama. Ni. Bentuk macam ni. Yang kedua bentuk melengkar macam ni. Yang ketiga bentuk memanjang macam ni. Yang keempat air macam sperma pun ada. Tu ada antara bentuk-bentuk bakteria yang mana kita panggil, kalau yang pertama ini kita panggil dia adalah coccus. Coccus dia bentuk bulat-bulat kecil. Bulat-bulat kecil berarti dia dekat. Coccus. Okey. Yang kedua, kita panggil dia sebagai pilin. Apa? Pilin. Pilin maksudnya melingkar. Okey. Yang ketiga bentuk dia apa? Ini dah. Okey, yang ketiga bentuk dia rod. Rod. Okey. Rod. Okey, yang keempat yang bentuk macam sperma itu adalah bentuk koma. Tanda koma. Tanda koma. Koma. Vibe. Koma gini. Gitu. So itulah bentuk-bentuk bakteria. Ada yang cantik, ada yang tak berapa cantik. Tapi dia banyak bentuk lah. Bukan bentuk bulat saja tak. Okey. So ni contoh-contoh. Contoh kalau bersikit macam ni lah. Gitu. So contoh dia bawah tu adalah nama-nama bakteria. Okey, kalau coccus, bakteria dia nama Streptococcus. Ni. Streptococcus. Kalau bentuk melingkar tu, nama bakteria dia adalah Treponema pallidum. Dahsyat nama. Kalau bentuk dia rod, nama dia Bacillus anthracis. Kalau bentuk dia koma, sperma tu, contoh nama bakteria dia adalah Vibrio chlorella. Gitu. Tu nama-nama bakteria. Yang tu awak perlu tahu je lah. Awak perlu tahu yang mana awak perlu sangat gila-gila kena tahu. Yang ni tak perlu ingat. Nama bakteria tak perlu ingat. Awak kena ada dalam buku nota yang ni. Yang kena ada dalam buku nota awak yang ini, dan juga awak kena lukis. Lukis bentuk bakteria. Okey, tengok dalam buku teks. Boleh? Boleh? Alright. So kita tengok next. Kita tengok okey, ini adalah gerakan rentas bagi bakteria. Okey. Okey, so struktur asas bakteria, okey, dia punya dinding, okey, dia punya dinding sel yang teguh. Okey, ni dinding dia. Ni dinding dia, ditunjuk dinding. Ni bentuk petak tu yang memberikan sokongan kepada bakteria. Maksudnya dia bagi bentuk jugalah, dia bagi bentuk dan juga sokongan kepada bakteria. Okey. Lepas tu dinding sel ini bukan dia daripada batu konkrit, dia daripada asid amino dan juga polisakarida, iaitu bahan kimia protein. Alright. Lepas itu, okey, sesetengah bakteria juga dia ada apa? Dia ada kapsul. Okey, selain daripada dinding ni, selain daripada dinding, kalau dia tak ada dinding sel, dia akan ada kapsul. Okey, dia ada kapsul, dia ada pili. Tak nampak pula awak. Okay,
dia ada kapsul, dia ada pili, lepas tu dia ada flagellum. Ni flagellum maksud dia ekor lah, ekor dia untuk dia bergerak. Okey, lepas tu bakteria juga dia memerlukan makanan iaitu nutrisi. So nutrisi ni apa tadi? Makanan je lah. Makanan. Okey, so dia makan apa bakteria? Bakteria ada juga yang mempunyai klorofil. Klorofil. Klorofil ada. Anggap tadi klorofil tu macam ada pada alga. Alga pun ada klorofil. Klorofil warna apa? Klorofil adalah berwarna hijau. Hijau. So bila dia warna hijau maksudnya dia boleh membuat makanan dia sendiri. Okey. So bakteria jenis parasit, jenis jahat sikit. Dia ambil nutrien, dia ambil zat makanan daripada perumahnya. Maksudnya dia tupai. Lepas tu emak dia tupai tu untuk dia dapat alhamdulillah untuk dia dapat zat ke dia. Tu panggil parasit. So jahat sikit lah, bahaya bunuh. Okey, kalau jenis saprofit. Kalau saprofit dia mendapatkan nutrien, mendapatkan zat makanan tu daripada organisma yang telah mati. Contohnya apa organisma yang telah mati? Contoh dia macam macam kayu, macam bangkai, bangkai. Contoh dia bangkai ataupun kayu reput. Itu contoh dia lah, maksudnya benda yang sudah mati. Right. So dia ambil kot tu. Tapi mati dah. Kalau macam parasit, dia bunuh dulu. Dia bunuh untuk lepas dia ambil zat tu, dia bunuh. Kalau saprofit ni, dia ambil benda tu, dia ambil zat daripada benda yang sudah pun mati. So bakteria ni dia duduk mana? Dia tinggal di mana? So bakteria dia boleh berada di udara, dia boleh berada di air, di tanah, ataupun pada organisma lain. Pada organisma lain ataupun bahan yang merepuk. Maksudnya bakteria ni ada di mana-mana. Bakteria ada di mana-mana saja dia berada. So, cara pembiakan ni macam mana? Adakah bakteria ini boleh melakukan seks ataupun seks? Kita tengok. So sama jugalah. Bakteria juga boleh melalui pembiakan seks. Macam hari Senin baru ni, Dr. Cik kata seks. Contohnya melalui belahan D2. Maksudnya dia boleh putus-putus. Dia boleh putus-putus. Kalau seks pun sama jugalah. Kalau seks melalui konjugasi, maksud dia melekat. Dia melekat. So macam mana gambar dia? Inilah contoh untuk belahan D2 bagi bakteria. Kalau tengok gambar di sebelah kiri, itu adalah bakteria bentuk apa? Itu adalah bentuk rod. Sebab dia panjang, bentuk rod. So dia putus. Daripada sel induk, dia nak membiak. So dia akan membentuk dua. Nampak ada dua sel kat dalam ni. Lepas tu dia putus. So dia akan bentuk dua sel yang baru. So dia akan bentuk sel anak yang baru. Berapa? Itu sebanyak dua. Itu adalah belahan D2. Dapat dua lah. Kalau seks, melalui konjugasi, melekat tadi tu, yang melekat tu. Yang melekat tu. So dia nekat dua. Di sini ada dua, bakteria. Ada dua, ada satu dengan ada satu. So dia melekat. Tengok, dan seterusnya dia melekat sampailah dia menghasilkan sel anak. Maksudnya awak tengok, maksudnya awak tengok pada bahagian dia tulis tu plasmid. Ni ada butir-butir kecil ni. Awak tengok ni.
Awak tengok tu. So awak tengok bawah sekali daripada satu plasmid itu dia akan menghasilkan 2 plasmid. Yang ini satu dan juga yang ini satu. So awak ni pun kalau boleh lukislah, kalau tak boleh pun tak apa. So kena ingatlah konjugasi dia melekat. Okey. Nampak lah pula. Okey, kalau bakteria. Bakteria hak jenis lagu ni pula. Apakah dia ciri istimewa? Okey. So ini adalah bakteria jenis rod. Okey. Apakah ciri-ciri istimewa bakteria yang tiada pada mikroorganisma lain? Apa dia? Okey, dia ada endospora. Dia ada endospora. Okey, endospora. Apa itu endospora? Endospora ialah spora yang terbentuk di dalam sel bakteria dan mempunyai permukaan perlindungan yang kuat. Maksudnya dia jaga, maksudnya pada endospora ni dia ada hak ni dan juga dia ada hak ni. So hak dua ni adalah kita panggil dia sebagai endospora untuk untuk jaga bakteria tu. Gitu. Terus sini cepat hapus. Okay, so next adalah yang terakhir adalah virus. Okay, so kita dah belajar apa? Kita dah belajar tadi apa? Kita dah belajar fungi, kulat. Kita dah belajar alga. Kita dah belajar protozoa. Dan juga kita dah belajar tadi baru adalah bakteria. So last yang kelima adalah virus. Okay, adalah virus. So virus ni memang paling glamour lah buat masa sekarang kan. Paling famous berbanding bakteria. Okay, so apakah itu virus? Okay. So virus ni merupakan mikroorganisma yang paling seni. Maksudnya dalam lima mikroorganisma tadi, 5 disebut tadi, 5 mikroorganisma, dialah yang paling sangat kecil. Paling kecil daripada yang kecil. Kita sebut paling tu, paling. Dia paling kecil kali. Okay. So macam manakah bentuk virus? Adakah bentuk dia sama macam bakteria? Kalau bakteria dia ada bentuk bulat, dia ada bentuk coccus lah, ada bentuk sfera, ada bentuk berpilin, ada bentuk koma. Okay. So adakah virus ini mempunyai bentuk yang lebih kurang dengan bakteria? Okay, mari kita tengok. So tengoklah. Tengok. So kalau awak tengok daripada sini, rasa-rasa yang mana bentuk yang paling cantik? Virus ke bakteria? Mana paling comel bagi awak? Kalau teacher rasa bentuk paling comel adalah virus lah. Kan? Sebab virus ni, tengok dia ada 4 jenis bentuk, iaitu sfera, helix, polyhedral dan juga kompleks. Okey. Tengok bentuk dia. Ni sfera ni. Okey, kalau bentuk sfera ni adalah dia untuk virus influenza. Apakah maksud influenza? Influenza itu adalah virus sel sema. Kita duduk bersin semua air hidung tu, itu adalah daripada virus jenis sfera, dia bentuk sfera. Okey. Kalau bentuk helix, helix adalah virus mozaik. Apakah itu virus mozaik? Teacher pun tak pasti. Apakah itu virus mozaik? Cuba awak Google apakah penyakit yang disebabkan oleh virus mozaik. Okey, sama juga dengan virus bentuk polyhedral. Okey, iaitu bentuk virus untuk adenovirus. Adenovirus ni cuba tak pasti juga. Lepas tu yang bentuk kompleks adalah bacteriophage. Bacteriophage, so dia bentuk macam laba pun ada ke. So dia bentuk dia kompleks. Comel lah bentuk-bentuk virus ni. Walaupun dia comel, adakah virus ini baik? Tidak, virus ini semuanya jahat. Semuanya jahat. Maksudnya apa? Dia membawa penyakit. Kalau bakteria tadi, kalau bakteria, kita patah balik kejap boleh tak? Kalau bakteria
Mana. Sekejap. Okey. Kalau bakteria kita ada bentuk sfera, pilin, rod dengan koma. Okey. Bakteria ni dia ada dua kan? Dia ada dua jenis bakteria. Dia ada bakteria baik kan? Dan dia ada juga bakteria yang jahat. Dia ada baik, dia ada jahat. Tapi kalau untuk virus, agak-agak adakah dia dua juga, ada baik ada jahat? Yang baik dengan jahat juga kok. Dia kalau virus ni maksudnya apa? Dia semua jahat. Semua jahat. Semua jahat maksudnya semua membawa penyakit. Walaupun bentuk dia sangat cantik. Okey. So kita tengok struktur asas bagi virus. Okey. So virus ini terdiri daripada berbenang asid nukleik ataupun kita panggil dia sebagai DNA. Dia membawa DNA virus masuk dalam badan kita. Okey, lepas tu dia ada asid ribonukleik ataupun kita panggil dia sebagai RNA. Okey, RNA. Okey, lepas tu apakah ciri dia? Okey, ni untuk struktur asas tu tadi. Okey, kalau struktur asas awak tengoklah. Dia duduk dalam ni. Awak nampak ni DNA. Ni. Ni RNA. Maksudnya dalam tu dia ada DNA dan juga RNA. Tu dia bawa bentuk, dia bawa maklumat virus itu masuk dalam badan. Tu bahaya tu. Okey. So apakah ciri khas? Apakah ciri-ciri khas? Maksudnya sama macam tadi lah, keistimewaan dia lah. Okey, so virus ini, ciri khas atau keistimewaan. Okey, apakah keistimewaan virus? Okey, so virus ini dia hanya membiak dengan cara menjangkiti sel perumahnya seperti bakteria, haiwan. Ini dah tak ada dah. Sekejap. Bakteria, haiwan dan manusia. Maksudnya dia masuk ke dalam bakteria, dia boleh serai bakteria, dia boleh masuk dalam badan haiwan, dia boleh masuk dalam badan manusia. Untuk apa? Untuk memusnahkan perumah. Untuk bunuh. Untuk bunuh benda apa yang ada dalam badan. Gitulah maksud dia. So dia jahat lah. Okay. So kita tengok bacteriophage. Okay, macam mana dia tu menjangkiti, macam mana cara virus itu masuk dalam badan. Okay. So kita tengok macam mana dia serai virus. Okay, kalau virus dia serai bakteria, kita panggil dia bacteriophage. Okay. So kita tengok sini. Okay, macam mana mula-mula. Okay. So hak petak ini adalah bakteria. Hak ni adalah virus. Okay, dia pun duduk baik, dia tepek dengan bakteria. Okay. So virus, yang pertama virus melekatkan diri pada permukaan sel perumahnya seperti sel bakteria. Okay. Dia tepek. Okay, lepas dia tepek, agak-agak dia serang tak? Mestilah dia jahat. Okay. Selepas itu, awak tengok dia buat masuk bahan genetik virus yang ada dalam badan asal sini. Ni dia buat masuk dalam badan bakteria. So tengah ni, warna biru ni, ini adalah DNA bakteria. Maknanya hak ada dalam badan bakteria lah. So hak merah ni adalah bahan genetik virus, iaitu hak jahat tu lah, hak jahat dalam badan asal virus tu dia buat masuk dalam badan bakteria. So step yang kedua, cara dia adalah virus menyuntikkan. Okay, virus menyuntikkan bahan genetiknya iaitu DNA ke dalam sel bakteria. Dia menyuntik, maknanya buat masuk lah.
dia masuk. Okey, lepas tu bila dia masuk bahan genetik dia, hak jahat dia tu masuk dalam bakteria. Okey. So bakteria akan melawan lah. Tak, bakteria tak kena. Gapo tu? Gapo tu muka merah tu? Dia tak nampak, dia tak kena. Lepas tu, dia akan jadi bahan genetik virus mengambil alih kawalan sel bakteria bagi membahagi dan menggunakan bahan di dalam sel bakteria untuk membentuk lapisan protein atau kapsid. Maksudnya hak virus tu, hak ni dia akan ambil alih. Dia akan ambil hak biru tu. Dia akan ambil alih lah maksud dia. Maksudnya bakteria tu tak boleh dah. Tak nak gerak dah. Lama-lama jahatnya virus itu. Dia mengambil alih fungsi bakteria itu. Okay. Jadi dia serai semua hak biru tu. Dah ambil alih, virus tu ambil alih. So dia akan membiak. Virus itu akan membiak. Dia akan banyak pula tu duduk situ. Tengok ni banyak pula lah. Seekor tadi pula. Dia jadi 4 ekor. Maknanya dia membiak lah. So bilangan virus baharu yang dihasilkan di dalam sel bakteria kian bertambah. Maksudnya kalah dalam bakteria tu. So bila dah banyak virus masuk dalam sel bakteria itu, maka virus baharu memecahkan sel bakteria dan membebaskan diri dan menyerang sel bakteria yang lain. So bila dah banyak, ia keserang hak lain lah. Awak tengok. Ni kan hak asal tadi, hak banyak ni yang masuk dia pun pecah hak ni, dia pun diserang hak lain. Ni sel baru pula. Jadi dia berat lah. Sebab itulah kita akan jadi sakit. Boleh? Okay. So yang ni tak perlu awak salin. Cuma awak perlu photostat. Dalam photostat. Kalau nak lukis pun is okay. Bagus lagi kalau awak lukis. Okay. So kita tengok macam mana kita nak tahu kewujudan mikroorganisma. So kita cubalah. Macam kita tengok eksperimen 1.1. Okay, kita terapkan sesuatu dengan jari yang tidak basuh. Jari yang setelah dibasuh dengan air saja, dengan jari setelah dibasuh dengan sabun, dengan air. Agak-agak mana cuci sekali? A ke, B ke, C? Tentulah paling bersih sekali adalah C lah. Sebab dia basuh dengan sabun. Kalau A dengan B tu masih lagi ada mikroorganisma, maksudnya ada lagi lah. Okay. Kita tengok. Kita tengok. Okay. Pernyataan masalah, bagaimanakah tahap kebersihan jari tangan yang mencoret permukaan agar-agar nutrien sterin mempengaruhi kadar pertumbuhan bakteria pada permukaan agar-agar. So dia nak test dengan agar-agar. Okay. Dia nak test dengan agar-agar. So kita tengok hipotesis, apabila tahap kebersihan jari tangan yang mencoret permukaan agar-agar nutrien sterin bertambah, maka pertumbuhan bakteria pun akan berkurang. Kalau bersih, kalau tangan tu bersih, maka berkuranglah bakteria. Okay. So kita bagi bahan. Okay, ada agar-agar neutral, kita selopkan dengan pen penanda. Lepas tu kita akan bekalkan dengan 4 jenis piring Petri. Okay, yang berlabel A, B, C, D. So dalam piring Petri tu ada agar-agar nutrien. Maksudnya agar-agar yang ada zat lah, ada makanan. Okay, lepas tu dia coret keseluruhan permukaan agar-agar sterin. Maksudnya tangan tadi lah. Kan kita ada 3 jenis permukaan keadaan tangan. Satu tak basuh. Satu lagi tangan hak basuh dengan air saja. Satu lagi tangan hak basuh dengan air dan sabun. Okay, so dia sentuh. Okay, dia sentuhlah permukaan agar-agar itu.
Okey. Lepas dia sentuh tu, lepas dia sentuh, dia akan tutup dengan pita selofan dan terbalikkan piring petri ni. Dia terbalikkan. Okey, terbalik gitu. Lepas tu dia simpan dalam almari gelap selama 3 hari. Sebab apa dia simpan dalam almari gelap? Sebab bakteria suka berada di dalam tempat yang gelap. So agak-agak manalah pita selofan pula. Mana piring petri hok banyak bakteria. Okey. So kita tengoklah. Okey, kalaulah dicoret dengan jari tangan yang tidak basuh, kalau tak basuh mestilah bilangan bakteria sangat banyak. Kalau dia dengan basuh dengan air saja banyak juga, tapi tidaklah sebanyak jari yang tidak basuh. Okey, kalau dia basuh jari tangan dengan sabun dan air, sikit je ada bakteria. So kalau tak coret langsung, memang tak ada langsung lah. Tidak dicoret. Okey, so kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia, pertumbuhan bakteria pada agar nutrien adalah lebih tinggi pada keadaan yang tidak dibasuh berbanding dengan tangan yang dibasuh dengan air sabun. Faham? Okey, so untuk eksperimen ini pun awak salin bagi ada dalam buku nota awak. Boleh ke? Boleh. Boleh ke? Boleh. Okey. Lepas tu teacher nak awak, lepas awak saling, awak jawab. Okey, jawab. Sila jawab sebagai latihan. Okey. Okey, lepas awak saling tadi eksperimen ni, tadi tu agak-agak tu. Okey, awak jawab deh. Awak jawab soalan, 5 soalan tu awak jawab. Okey, mengapa agak-agak dan piring nutrien disterilkan? Disterilkan ni maksudnya apa dia steril? Dia basuh, apa dia sterilkan ni nak ayat bahasa Melayu ya mampu kumi. Apa ya mampu kumi untuk apa? Maksud itulah. So awak kena terangkan. Yang kedua, terangkan mengapa piring petri ditutup dan dilekatkan. Apa piring itu kena tutup? Apa tak buka? Sebab apa yang kena simpan dalam keadaan terbalik? Sebab apa yang kena simpan dalam almari gelap? Semua tu ada dalam buku teks awak. Okey, soalan yang ketiga, antara piring A, B, C, yang manakah mempunyai bilangan koloni bakteria yang paling banyak? Kita tengok pada jadual tadi. Okay. Sebab apa? Kalau tu banyak, apa? Sebab apa? Okay, kalau B, 3B antara piring A, B, C, D, A, B, C, yang manakah yang mempunyai bilangan koloni bakteria paling sikit? Apa pula? Contoh kalau ayat C, apa C? Gitu. Berikan sebab dia. Okey, soalan yang keempat, apakah fungsi agar-agar nutrien? Fungsi agar-agar nutrien dalam piring petri D. Okey, fungsi. Okey, nombor 5. Adakah koloni bakteria bertumbuh pada agar-agar nutrien dalam piring D? Apa ya? Kalau tengok tadi tak tumbuh ke? Apa tak tumbuh? Berikan sebab dia. Boleh, kalaulah tak jumpa dalam buku teks, awak Google sahaja macam biasa. Google je, ada je jawapan situ. Boleh? Okay, so kita berhenti dulu sampai sini. Siapa kat soalan ni, awak jawab. Lepas tu hantar pada teacher dengan hak baru ni hari Isnin, nota hari Isnin dengan nota hari ni berserta dengan jawapan ni. Hantar pada teacher ikut Telegram. Okey, ikut Telegram. Boleh? Awak hantar, itulah kehadiran awak lah. Saya akan ambil itu sebagai kehadiran. Boleh? Boleh? Alright. So, okay. So, kita akan berhenti. Okay, kita akan berhenti di sini. Sekejap. Okay, kita akan berhenti di sini. Okay, siapkan semua nota dan jawab soalan itu tadi. Okay, so kita jumpa esok. Esok tak ada. Okay, kita jumpa kita akan jumpa minggu depan. Okay, feedback sekali lagi pada minggu depan. Betul kan? Minggu depan kan? Pada minggu depan. Yes. Okay, mari tak ada. Mari ya Allah, mari tak ingat nak buat.
Okeylah. Key kode untuk hari ni, untuk Mari jugalah. Okey. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye dan bye bye. Bye bye dan bye bye dan siapkan nota.